Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dalam apapun keadaan kita. Mustahil untuk kita mengatakan bahawa Allah berkehendak dengan keburukan kepada kita. Hatta di saat kita ditimpa sesuatu musibah, kita masih lagi boleh merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam sabar itu ada ganjaran pahala yang begitu besar. Dalam setiap apa jua urusan kaum muslimin, maka Allah mengkehendaki kepadanya kebaikan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat seorang wanita menyusukan anaknya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, apakah kamu menyangka wanita itu akan mencampakkan anaknya ke dalam neraka? Para sahabat kata tidak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah lebih sayang kepada hambanya lebih daripada perempuan itu terhadap anaknya. Kerana itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah telah mengizinkan kepada kita pada malam ini untuk berada dalam majlis ilmu. Walaupun sebenarnya pada malam ini adalah jadual Al-Fadil Ustaz Fadil, tapi oleh kerana ada keuzuran dari beliau, insya-Allah sama-sama kita pada malam ini membedah satu kitab yang kecil, iaitu Nasihat Berharga Meraih Hidup Bahagia. Itu tajuknya. Tajuk kutayib kecil ini. Tapi saya suka untuk mengupas dari sudut yang mungkin agak berbeza dengan tajuk ini, iaitu apakah rahsia seorang mukmin sehingga dalam semua keadaannya dia bahagia. Apakah rahsia bagi seorang mukmin sehingga dalam apa jua keadaannya dia adalah orang yang bahagia. Sebab kalau kita melihat kepada kehidupan seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam Al-Quranul Karim, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin adalah orang yang paling bahagia. Dan tidak ada orang yang lebih bahagia daripada orang mukmin di saat dia hidup di dunia. Kenapa? Baik, ada 8 perkara yang disebut dalam kitab ini, yang mana kita sebagai seorang mukmin mesti menghargainya dan mengamalkannya dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana kita memiliki 8 perkara ini sebagai seorang mukmin. Dan insya-Allah mudah-mudahan di saat kita beramal dengannya, maka Allah Azza wa Jalla akan menambahkan kebahagiaan kepada kita. Yang pertama, orang mukmin memiliki satu keistimewaan yang Allah Azza wa Jalla kurniakan kepada mereka dan tidak kepada orang yang bukan mukmin. Apa dia? Pertama sekali, al-iman. Al-iman wal amalus salih, iman dan amal salih.
dia lebih indah daripada seorang itu memiliki dunia dan seisinya. Dia lebih indah daripada mereka yang memiliki segala taman-taman dalam dunia. Kerana apa? Orang yang memiliki iman dan amal, taman itu berada di dalam hatinya. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quran, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha." Siapa yang melakukan amal saleh dari kalangan lelaki atau perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman, maka Allah memberi satu jaminan kepadanya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami, yakni Allah Azza wa Jalla, akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Allah akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Ketenangan dengan iman, ketenangan dengan amal, ini adalah satu kenikmatan yang mana apabila seorang hamba melakukannya, menunaikannya, dia telah mewujudkan kedamaian dan taman-taman di dalam hatinya. Karena itu Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaih apabila menyusun kitab hadis berkaitan dengan amal saleh, adab dan akhlak, maka dia mengatakan, tajuk dia apa yang kita baca setiap hari Isnin ni? Riyadhus Salihin. Apa maksud Riyadhus Salihin? Taman bagi orang-orang yang saleh. Apa dia taman orang yang saleh? Iman dan juga amal. Apabila dia melakukan ibadah, dia bahagia. Apabila dia tidak melakukan ibadah, dia rasa gelisah. Sebab itu dalam banyak perkara, seorang mukmin yang tahu nikmat iman dan amal, apabila dia ditimpa sesuatu kegelisahan, maka dia akan teguhkan imannya dan tambahkan amalnya. Dan dia tidak dimiliki oleh selain mukmin. Kadang-kadang kalaulah mereka tahu apa yang ada pada orang mukmin, nescaya akan berebut-rebut mereka untuk mendapatkannya. Saya pernah dikisahkan oleh seorang guru pakar matematik. Cerita ni lama dah, sebelum saya pergi ke Madinah lagi. Sebelum saya ambil SPM, ada seorang guru pakar matematik. Dia menceritakan, di saat saya kata nak belajar matematik dengan dia, dia kata orang hafal Quran tak apa, tak payah, dia kata. Saya kata kenapa pula? Dia telah menjalankan satu eksperimen kepada pelajar-pelajar dia. Maknanya apa? Dia ada pelajar Islam dan bukan Islam, pelajar Islam dan bukan Islam. Bila buat satu exam, dia mendapati pelajar Islam lebih lemah daripada bukan Islam. Lalu ada seorang ustaz menasihatkan kepada dia, kata suruhlah para pelajar baca Quran untuk tajamkan minda dia, akal dia. Dia pun pakat dengan anak murid dia, setiap hari mesti baca Quran walaupun setengah muka surat. Setelah beberapa waktu buat sekali lagi, maka didapati pelajar yang muslim yang membaca Quran lebih tinggi nilainya daripada orang kafir yang tidak membaca Quran. Lalu di saat itu mereka yang tidak beriman tu kata apa? Alangkah baiknya kalau kami juga boleh baca Quran.
Itu baru satu juzuk daripada bentuk kehidupan. Kalaulah mereka yang kafir kepada Allah mengetahui apa yang ada pada orang mukmin dari sudut kelebihan iman dan amal, nescaya mereka akan berlumba mendapatkannya. Tetapi apakah daya mereka tidak beriman kepada Allah, mereka tidak beramal dengan amal salih. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil. Syaitan menampakkan amalan mereka itu baik, lalu menghalang mereka daripada jalan Allah Azza wa Jalla. Siapa yang kata akan memberikan kehidupan yang baik kepada manusia dengan amal salih dia, tidak lain dan tidak bukan huwal hayyul qayyum, Allah yang maha hidup, dan dialah yang menghidupkan bumi ini dan menghidupkan semua yang ada, semuanya berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Maka di saat Allah memberi jaminan kepada kita, apakah kita ragu dengan jaminan Allah? Salah seorang kalau kita kata memiliki kuasa, pembesar sebuah negara, dia jumpa orang asing di negara lain, tiba-tiba dia kata, jemput datang ke negara saya. Di saat kamu datang ke negara saya akan jadikan hidup kamu seorang yang bahagia. Agak-agak bagaimana orang yang dijemput dengan jemputan sedemikian? Allahu Akbar. Apatah lagi ini tawaran daripada Allah. Pernah dalam satu grup message, orang yang menawarkan perniagaan, melabur dan sebagainya, tiba-tiba diberi satu berita bahawa pelaburan mereka akan digandakan sebanyak 10 kali ganda. Maka semua ahli yang ada dalam perniagaan tersebut semua gembira. Siapa yang ada dalam akaun dia 1,000 akan jadi 10,000. Poin je, bukan duit lagi, baru poin baru. Siapa yang dapat 1,000 dapat 10,000. Siapa yang 10,000 dapat 100,000. Siapa yang dah ada 1 juta poin dia dapat 10 juta. Kalaulah poin tu RM1 satu, seronok tak mudah dah. Habis poin dia 10 sen dia satu, senyum tak mudah. Pasal apa? Kalau RM1, kalau 100 poin dapat 1,000 poin, dia pun semua gembira. Saya pun hantar mesej kat dia, kita dengar satu khabar 10 kali ganda, kita dah senyum. Bagaimana Allah Azza wa Jalla yang mana itu adalah jaminan daripada Allah pada semua amal. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Semua amal salih digandakan 10 kali ganda. Semua. Wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Siapa yang buat amal buruk, dia tidak akan dibalas melainkan senilai dengan apa yang dia lakukan. Itu yang umum. Yang bersifat khusus ada salat jamaah di masjid 27 kali ganda. Makna 27 kali ganda daripada yang umum tadi. Kalau dia salat, satu salat dapat 10 kebaikan. Satu kebaikan ganda 10. Itu sifir umum. Bila dia datang ke masjid, satu gandaan 10 kali pula 27 kali ganda. Jadi berapa? 270 banding 10. Banyak ke tak banyak ni? Tapi kita tak anggap begitu. Kita tak rasa begitu. Siapa yang boleh merasakan kenikmatan beramal dengan amal saleh? Orang yang memiliki iman. Dia yakin apa yang ada.
Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Bahkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibnu adam lahu al hasanatu bi asyri amsalha. Dalam hadis berkaitan dengan puasa, maka puasa bilangannya khas, khusus, tidak diketahui berapa gandaannya. Innallaha katabal hasanati was sayyi'at. Dalam hadis 40 kita baca, Allah menulis kebaikan dan keburukan. Thumma bayyana dzalik. Kemudian Nabi menjelaskan perkara itu. Siapa yang berhajat, berazam ingin buat satu kebaikan, maka ditulis baginya satu kebaikan. Siapa yang berhajat nak buat baik lalu dia buat, ditulis baginya 10 kali ganda. Maknanya itu adalah kemurahan daripada Allah Azza wa Jalla. Lalu apabila kita nak cari satu kebahagiaan, kenikmatan dalam hidup seorang mukmin, yang pertama sekali kerana dia memiliki iman dan amal, maka jangan disia-siakan kenikmatan ini. Jangan disia-siakan kenikmatan ini. Yang kedua, orang mukmin hidupnya indah, hidupnya bahagia kerana dia memiliki aktiviti ilmu dan fokus. Dia tahu matlamat hidup dia. Orang mukmin, dia tahu dia memiliki aktiviti, maknanya kita ada kerja. Apabila kita beragama, maka wajib 5 kali sehari kita beramal. Tidak sebagaimana apabila orang itu percaya kepada sesuatu lalu dia duduk saja-saja. Orang yang tak ada kerja, apa keadaan dia? Gundah gulana, gelisah. Sebab tu seorang mukmin apabila dipenjara, dia bahagia. Seorang mukmin yang benar-benar beriman, apabila dipenjara, hatta dalam penjara dia boleh mencapai dan merasai kenikmatan dan kebahagiaan. Walaupun kita tak kata kebahagiaan dia sama dengan kebahagiaan orang duduk di luar, tapi nak banding dengan orang yang tidak beriman, dia masih memiliki kebahagiaan. Jangan pula kita kata aku nak cuba. Berlindunglah dengan Allah daripada musibah. Tapi kalau nak dikebandingan orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman, apabila duduk dalam penjara, maka orang beriman ada jalan mencari bahagia. Sebab apa? Hidup dia ada aktiviti dalam agama. Kalau orang yang tak ada aktiviti, dia ikut suka, nak berhayang pun tak apa, tak semayang pun tak apa. Kadang orang yang beriman, orang yang menyembah selain daripada Allah, dia sembah Tuhan ataupun dewa perniagaan. Bila tak berniaga, dia tak semayang. Bila niaga, dia semayang, sembah Tuhan niaga dia. Bila tak berniaga, tak sembah, cari Tuhan lain pula. Bila tak tahu nak buat apa, maka tak sembah. Orang mukmin tidak. Ini adalah kenikmatan baginya. Yang seterusnya, seorang mukmin ada ilmu yang kita sebut tadi. Nikmat dia kerana dalam Islam ilmunya detail dan jelas. Maka siapa yang melepaskan kenikmatan ini dalam hidupnya, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dalam hidup. Bahagia ada orang ada ilmu, Allahu Akbar. Sangat-sangat bahagia. Dia kata di sini aktiviti semacam ini dapat mengalihkan perhatian hati seseorang dari hal yang dapat menggoncangkannya,
bahkan mungkin mampu melupakan faktor-faktor yang mendatangkan kesedihan dan musibah. Jiwanya menjadi senang dan semangatnya pun bertambah. Faktor-faktor semacam ini boleh berlaku bagi orang yang beriman dan tidak beriman. Hanya saja orang yang beriman unggul dengan keimanan dan keikhlasannya ketika dia menyibukkan diri dengan ilmu yang dia pelajari atau dia ajarkan, juga dengan perbuatan baik yang dia lakukan. Bahkan bila kita buat satu amalan tak sama dengan amalan di saat dia buat. Allah Subhanahu wa taala sebut apa bagi orang yang kafir? In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau kamu sakit, mereka juga sakit. Tapi apa yang kamu ada berbanding mereka, wa tarjuna minallah ma la yarjun. Kamu berharap kepada Allah apa yang mereka tidak berharap. Ini adalah kunci kebahagiaan bagi orang mukmin. Letak dalam hati bahawa kesibukan dalam agama itu satu nikmat. Bila kita sibuk tapi berkaitan dengan agama, itu adalah nikmat. Jangan sibuk berkaitan dengan dunia. Habis itu dia kata, Ustaz, kalau saya kerja dunia ni macam mana? Sibuk. Sibuk apa? Sibuk berniaga. Sibuk apa? Sibuk kerja di pejabat. Sibuk apa? Sibuk merawat, sibuk macam-macam lah. Nah, selama mana dia melakukan sesuatu di atas dasar agama, maka itu dinilai sebagai ibadah dan dia akan mendapatkan kebahagiaan padanya. Tengoklah orang yang bekerja kerana Allah bandingkan dengan orang yang bekerja kerana selain daripada Allah. Aktiviti yang sama tapi kenikmatan dia berbeza. Aktiviti yang sama tapi kenikmatan dia berbeza. Kerana itu hendaklah kita memilih kesibukan yang disenangi dan diinginkan oleh jiwa. Sebab yang demikian ini dapat mempercepatkan hasil yang dimaksudkan. Carilah kesibukan dalam hidup kita yang berkaitan dengan agama, yang sesuai dengan jiwa, insya-Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Disebut di antara hal yang juga dapat menolak kesedihan dan kegelisahan adalah mengkonsentrasi segenap pemikiran pada pekerjaan yang ada pada hari itu, tidak memikirkan hal-hal yang akan datang atau kesedihan yang pernah terjadi. Kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan kepada Allah dari perasaan alham wal hazan. Alham adalah gelisah, al-huzn adalah kesedihan. Kesedihan adalah disebabkan perkara yang telah berlaku, sedih. Alham, gelisah, disebabkan perkara yang belum berlaku. Gelisah ni belum berlaku, anak tak balik, kita sedih ke kita gelisah? Gelisah. Gaji tak masuk, sedih ke gelisah? Nah, sedih ke gelisah? Tengok bulan. Kalau bulan tu masih lagi ada, makna nak masuk tapi lambat lagi, nak masuk tapi dia jadi gelisah pasal akan datang. Tapi kalau bulan lepas tak masuk, Allah sedihnya. Sedih pada apa yang telah berlaku, gelisah pada apa yang belum berlaku. Jadi dalam Islam, Nabi SAW minta perlindungan dengan Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Sebab apa? Sebab jangan terlalu memikirkan kegelisahan masa depan, jangan terlalu sedih dengan masa yang lampau. Aktiviti hari ini fokus. Likaila ta'saw ala ma fatakum
wala tafrahu bima atakum. Seorang mukmin yang beriman dengan takdir, dia tidak gelisah pada apa yang akan datang, kerana dia tahu semuanya dalam ketentuan Allah Azza wa Jalla, dan dia tidak sedih pada apa yang telah pun berlaku, kerana dia tahu setiap yang berlaku pasti ada hikmahnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati kita duduk begini sentiasa, inilah yang orang motivasi duduk cerita bersifat positif. Tapi yang lebih utama ialah kita bersikap positif dengan Allah Azza wa Jalla. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam letak satu matlamat yang jelas bagi orang mukmin supaya dia tidak dilanda kegelisahan dan tidak dilanda kesedihan. Duk fikir matlamat dia yang paling utama ialah syurga Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza, walakin qul qaddarallahu ma syaa fa'al, fa inna law taftahu amal syaitan. Nabi kata, ihris ala ma yanfa'u, berusahalah pada apa yang memberi manfaat kepada kamu. Orang mukmin jelas mana matlamat dia, mana manfaat dia, sehingga dia tidak gelisah dalam soal dunia. Kan pernah siapa pernah tengok video orang perempuan nampak apa? Laura Bush yang masuk Islam tu dengan Syekh Fahad Al-Kandari tu, yang dia sebut tentang kisah bagaimana dia masuk Islam. Tak tengok? Abu Talha ada video dia atas ke Datuk ni. Dia kata macam mana dia boleh masuk Islam di saat dia pergi ziarah kawasan orang mukmin. Ketuk pintu, keluar seorang makcik yang begitu bercahaya wajahnya, yang begitu berseri wajahnya, seakan-akan dialah orang yang paling bahagia dalam dunia. Dia pun jemput masuk, dia pun tengok jemput masuk, dia hidangkan makanan kepada tetamu dia ni. Asalnya orang bukan Islam. Dia kata ada satu safrah dan beberapa timbunan roti. Dia tengok di keliling rumah ni tidak ada apa-apa yang mewah. Dia hanya ada beberapa keping roti yang dia nak bagi makan kepada anak-anaknya. Di saat dia menerima tetamu, dengan begitu bahagianya dia bagi makan lagi, tambah lagi, sehingga dia kata aku segan nak makan, sebab dia tengok dia ni susah. Tapi dalam keadaan susah itu dia masih melayan. Dia tunggu waktu nak buka puasa masa tu. Lalu dia tanya makcik, makcik, kenapa makcik puasa? Kenapa makcik puasa? Dia jawab apa? Aku berpuasa untuk merasakan, untuk merasai kefakiran. Padahal dia orang yang fakir, tapi dia berusaha untuk merasai kefakiran yang ada pada orang lain dengan meninggalkan makanan menerusi ibadat puasa. Dia kata alangkah mulianya agama. Kalau inilah yang diajar oleh agama itu, lalu dia kata aku memutuskan untuk aku memeluk agama Islam. Sebab apa dia boleh jadi orang yang berseri-seri, padahal dikatakan kawan ni dia termasuk dari orang yang fakir. Bahkan dia berusaha untuk merasakan kefakiran, sebab di saat dia hilang perkara dalam kehidupan dunia, dia tahu dia adalah orang yang kaya akhirat. Orang mukmin dia dengar cerita syurga, dia rasa dunia ni tak ada apa-apa. Macam mana dia nak rasa ada apa-apa sedangkan dia dengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rak'atal fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan dia mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya
ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbata ma. Kalaulah dunia ini senilai di sisi Allah dengan sebelah sayap nyamuk, nescaya orang kafir tidak akan diberi minum walau seteguk air. Dia tahu apa yang ada dalam syurga sehingga dia tak rasa dia fakir. Ini kenikmatan yang ada pada orang mukmin. Sebab apa? Matlamat dia jelas. Macam orang nak kena bedah lah. Orang yang bedah, dia rela dia cocok, rela kena potong. Kenapa? Kerana dia tahu matlamat dia bukan nak sakit ni. Matlamat dia adalah sembuh. Sehingga bila dia masuk dalam bilik bedah dia masuk walaupun hati dia ada sedikit berdebar-debar, tapi dia saing juga borang untuk masuk dalam tu. Cuba kalau tidak ada matlamat tu, pakcik kita nak masuk bilik bedah ni nak buat apa saja, kita nak potong tangan pakcik saja, kita nak masuk tak? Tak masuk, mustahil nak masuk gitu. Itu baru matlamat yang kecil. Apa dia? Nilai kesembuhan yang diberikan. Hatta doktor kata pakcik ada 50% sembuh, dia kata bolehlah. Hatta dia kata 60% lagilah. Doktor kata tak ada apa-apa cik, sikit lah, tak ada orang mati pun buat pembedahan begini, sikit je, kita nak buang sikit je. Contoh dia kata tonsil ke apa, tak ada penuh orang, sikit je, 100% ataupun 99%, tak ada penuh lagi orang mati. Dia pun senang hati, biarlah doktor cucuk ke, balut ke, ikat ke, susah, tapi apa? Kerana matlamat yang diberikan kepadanya. Orang mukmin dalam hidupnya semua kesusahan ini dirasakan ringan di saat dia berfikir tentang matlamat kehidupan yang paling utama, ialah syurga Allah Azza wa Jalla. Kerana itu Nabi kata ihris ala ma yanfa'uk, berusahalah untuk mendapatkan apa yang memberi manfaat kepada kamu. Wasta'in billah, minta tolong dengan Allah. Wala ta'jiz, jangan kamu rasa lemah sekiranya kamu ditimpa sesuatu. Jangan kata law anni fa'altu kadza wa kadza, kalaulah aku buat begini nescaya akan jadi begitu. Nah, lakin qul, akan tapi katakanlah qaddarallahu ma syaa, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah telah mentakdirkan begitu, dan apa yang Allah Ta'ala kehendaki dia akan melakukannya. Jadi kita sebagai orang mukmin, Allahu Akbar. Baik. Yang ketiga, baru ketiga, rahsia hidup seorang mukmin. Yang ketiga, orang mukmin memiliki zikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang mukmin kalau dia senantiasa, kalau dia ambil satu ni pun tak apa dah. Bahkan inilah di antara kemuncak penyerahan kepada Allah Subhanahu wa taala, ialah seorang itu memiliki hati yang senantiasa ingat kepada Allah. Kan dulu ingat waktu saya dulu itu baru minggu lepas baru, yang saya sebut bila baru balik haji, antara falsafah haji yang disebut oleh Dr. Bilal Philip, haji ni bukannya pencapaian, dia adalah apa dia? Penyerahan kepada Allah. Pencapaian tu macam mana? Mana lepas haji dah selesai, orang tangkap ikan ni, ingat lagi saya bagi dah kan, tangkap ikan punyalah payah tak? Nak macam orang tu, dia tangkap ikan boleh ikan patin 8.4 kilo, ambil gambar. Lepas ambil gambar, dia pun lepas balik dalam kolam. Dah balik jumpa kawan, mana ikan? Aku tengok dalam gambar. Dia kata aku nak ambil gambar je, yang penting dah dapat. Itu orang yang pencapaian, maknanya dia dah capai menangkap seekor ikan. Lepas tangkap, lepas balik. Alangkah susahnya, terruginya seorang yang berpenat lelah
Buat haji, sampai di Kaabah ambil gambar. Duduk di sa'i ambil gambar. Tempat meletak ambil gambar. Lepas balik haji, anak dia cerita, dia pun cerita kat Mekah. Mak Allah, ayah duduk Mekah. Lepas 5 tahun kata, macam mana pergi Mekah, dia pun duduk cerita. Aku duduk Mekah dulu, duduk hotel sekian. Oh, ada restoran Felda, makan roti canai tiap-tiap pagi. Oh, best. Aku duduk shopping kat Sofah Tower. Dia tak cerita bagaimana saat dia tawaf. Di saat hati dia menunduk kepada Allah, lalu dia bertakbir Allahu Akbar. Dia tak cerita waktu dia berada dalam ibadat sa'i, naik ke atas bukit Safa dan Marwah, baca ya inna safa wal marwata min sya'airillah, lalu dia angkat tangan Allahu Akbar. Dia tak ingat di saat dia nak melontar jumrah, hati dia begitu teringat kepada Allah Azza wa Jalla, lalu dia kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kalau kita perhatikan sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilat tawaf was-sa'i baina safa wal marwata wa ramyul jimar liiqamati dzikrillah. 3 ibadat ini Nabi kata disyariatkan untuk mengingati Allah. Tawaf, sa'i dan juga ramyul jimar. Kita dah sebut sebelum daripada ni. Apakah keistimewaan yang berkongsi pada 3 amalan ini? Apa dia? Apa dia? Ialah membesarkan Allah Azza wa Jalla dengan satu lafaz yang sama. Allahu Akbar. Bila orang istilam Hajar Aswad, dia kata apa? Allahu Akbar. Atau Bismillahi Allahu Akbar. Bila dia naik atas bukit Safa, lepas dia baca inna safa wal marwata min sya'airillah, menghadap Kaabah, dia pun kata Allahu Akbar. Bila dia nak melontar jumrah, dia pun kata Allahu Akbar. Seorang yang melakukan ibadat haji, bila balik tiba-tiba dia tak cerita bab ni. Dia cerita hotel dia tinggal dekat Masjid Kucing. Dia ingat duk beli kayu kokar. Dia ingat duk makan kedai mana. Oh, dia kata sedap makan nasi Arab Mekah. Maka orang ni adalah orang yang pergi Mekah, ambil gambar, kemudian lepas balik. Haji adalah bentuk penyerahan kepada Allah. Mana apabila kita selesai ibadat haji, kita ingatlah bagaimana cara kita berserah diri kepada Allah. Bermula daripada ihram sampailah kita tahallul. Setiap saat kita ingat kepada Allah. Hatta duduk di Mina, kita tak berhenti ataupun tidak duduk saja, melainkan kita memperbanyakkan zikrullah. Apa dia waktu hari itu? Hari Mina, ayyamut tasyrik, kita baca ke apa? Hari Mina ni, hari Mina. Tak ingat tak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Itu zikir pada hari ayyamu tasyrik. Bahkan zikir khas muqayyad, selepas daripada salat kita baca, selepas daripada salat kita baca. Nampak tak? Berapa ramai orang yang zikr ayat haji adalah tentang ibadat. Kawan-kawan kadang-kadang tulis buku haji ataupun tulis status dalam Facebook tentang ibadat haji. Dia cerita, macam mana dia berjalan, macam mana dia lalu, duduk Mina, duduk dalam bawah jambatan, duduk tunggu waktu melontar. Semua itu adalah suasana. Tapi yang paling patut kita ingat, apabila kita sudah melakukan ibadat haji, bagaimana bentuk penyerahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kerana itu zikrullah adalah darjat yang tertinggi seorang manusia yang mana hatinya senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, azan.
Allah. La haula wala quwwata. La ilaha illallah. Baik, kita sambung lagi. Yang keempat, orang mukmin keistimewaan dia memiliki usaha dan doa. Usaha dan doa. Bukan usaha saja dan bukan doa saja. Kalau usaha saja tanpa doa, maka kita tidak berserah kepada Allah. Ataupun kalau doa saja tanpa usaha, tak boleh juga. Doa dekat rumah tak ada tangan, ya Allah, kurniakanlah aku rezeki yang banyak, melimpah-limpah. Pukul 9 duk atas tilam lagi. Pukul 12 baru renyah mata. Mak kata pergi kerja, tak apalah tu, cukup bulan dapat gaji. Kerja dengan siapa cukup bulan dapat gaji? Doa saja kerja tidak. La. Orang mukmin, keindahan dalam hidup dia memiliki usaha. Mana Allah Subhanahu wa taala suruh dia berusaha. Kalau kita baca tentang ayat ubat, sakit dan ubat, dia suruh berubat, ada usaha. Dan di saat dia berusaha, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa adalah rahsia, senjata seorang mukmin dalam apa jua keadaan dia. Perhatikan beberapa doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar yang memberi kebahagiaan kepada mukmin. Semua doa adalah baik, tapi ini antara doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perelokkanlah agamaku, perbaikilah agamaku yang merupakan urusan pokokku. Maknanya tunjang segala urusanku. Kemudian ya Allah, perbaikanlah duniaku yang di dalamnya terdapat kehidupanku. Ya Allah, perbaikkanlah akhiratku yang mana merupakan tempat kembaliku. Jadikanlah hidup tambahan bagiku dalam setiap kebaikan, dan mati bagiku sebagai kerehatan dari setiap keburukan. Bila seorang mukmin berdoa dengan doa sedemikian, apakah tidak cukup untuknya merasakan kebahagiaan kerana dia tahu sedang meminta dengan Allah Azza wa Jalla yang memiliki segala-galanya. Bahkan dia kenal Allah, lalu dia berdoa sebagaimana doa Nabi yang kedua, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah,
rahmatmu aku harap. Janganlah engkau serahkan urusanku kepadaku walau sekelip mata. Orang mukmin bila ada, dia tahu doa ini, Allahu Akbar, dia pergi mana-mana pun dia tahu Allah yang jaga dia. Baru ni ada 4 orang pelajar nak pergi Madinah, datang jumpa saya. Saya kata kepada dia, dia tanya pandangan begini. Saya kata, pergilah mana-mana pun, yang penting kamu sentiasa minta dengan Allah rahmat daripada. Sebab apa? Duduk di bumi mana itu bukan satu jaminan. Ada orang yang pergi tempat bumi yang baik tapi tak jadi orang baik. Ada orang dilahirkan di tanah yang penuh dengan berkah tapi masih menjadi penentang agama Allah yang paling kuat. Abu Jahal lahir di Mekah, Abu Lahab lahir di Mekah. Sebahagian daripada penjaga Kaabah, mereka yang menguruskan Kaabah pada waktu itu, lahir di Mekah. Tapi itu bukan jaminan untuk dia merasakan bahagia. Orang yang bahagia apabila setiap saat dia menerima rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi doa, ya Allah, aku harap rahmatmu ya Allah. Janganlah dalam hidupku satu saat engkau serahkan urusanku kepadaku. Jadi saya kata kepada dia, kamu pergilah belajar, tapi senantiasa baca, ya Allah, bagikanlah kepadaku rahmat. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Baik. Yang ke-5. Ada 8 ni, baru ke-5 ni. Kena cepat sikit. Yang ke-5, orang mukmin dia bahagia kerana mentalnya bersiap sedia untuk menerima semua kemungkinan dalam hidup. Sebab apa? Kalau saya tanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, siapa dalam hidup dia tidak menjangka bahawa dia akan menerima satu kesusahan daripada Allah, bahawa dia kata mustahil saya akan susah, dengan apa yang saya ada hari ini saya akan hidup bahagia untuk selama-lamanya? Siapa yang ada rasa begitu? Cuba angkat tangan. Sebab apa? Allah dah kata kepada orang mukmin, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu menyangka Allah akan biarkan kamu berkata aku beriman lalu kamu tidak diuji oleh Allah? Apabila kita menerima satu ujian, mental kita sudah bersiap sedia. Ini yang istimewa bagi orang mukmin, sehingga apabila dia menerima suatu musibah, mental dia tidak menggelabah. Tak ada kata nak bunuh diri, tak ada kata nak meratapi, dan tak ada lah. Orang mukmin bila terima musibah, dia masih lagi, bagaimana kita kata di awal kuliah tadi, dia masih lagi boleh kata alhamdulillah. Ar-Rajihi, Sulaiman Ar-Rajihi, kita kenal ya? Kenal tak Sulaiman Ar-Rajihi? Bilioner yang pengasas kepada Bank Ar-Rajhi. Dia memiliki harta yang berbilion-bilion, rangkaian bank Islam terbesar dunia. Dia juga memiliki perusahaan ternakan ayam. Kerana antara sebab dia berniaga, dia kata dia nak memenuhi hajat keperluan orang Islam. Dia sama orang Islam nak meminjam, semuanya sistem kapitalis, lalu dia wujudkan bank Islam. Di saat dia melihat orang Mekah sangat perlu kepada makanan dan orang sana sangat kuat makan ayam, lalu dia pun ternak ayam. Salah satu tempat dia tiba-tiba projek ayam dia tu terbakar, kebakaran yang besar sehingga kerugian 20 juta. Di saat di antara biografi yang ditulis tentang Sulaiman Ar-Rajihi, yang mana hari ini merupakan orang yang mengasaskan Yayasan Ar-Rajihi,
yang menaja para jemaah haji dan melakukan banyak kebaikan di Saudi dan di luar Saudi, buat masjid, sekolah dan seumpama dengannya. Antara keistimewaan tersebut dia ialah di saat satu projek ayam dia rosak dan dia kerugian 20 juta, bila sampai berita kepada dia, dia kata alhamdulillah. Orang beriman dia boleh kata begini. Sebab apa? Dalam minda dia sudah ada, Allah telah mempersiapkan minda mereka. Orang mukmin kental mindanya, sebab dia tahu. Allah Ta'ala sebut, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kamu menyangka kamu akan masuk syurga padahal kamu belum diuji sebagaimana umat sebelum kamu? Sebab tu bila kita menerima suatu musibah, orang mukmin dia relax. Dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tidak akan rasa sedih sebagaimana orang yang tidak beriman. Betul tak? Siapa ada rasa dalam hidup dia aku tidak akan ditimpa musibah, tolong cek dia bangun ke dia tidur? Apakah dia hidup di alam nyata ataupun dia sedang bermimpi? Sebab mimpi ni semua elok belaka. Nah, jumpa orang tu, oh, seindah taman syurga hidup. Tapi dalam mimpi sekalipun tetap juga ada hak buruk. Kena kejar ke anjing lah, macam-macam. Nah, kena kejar tak apa lagi kalau I want to touch a dog nanya. Timbul fitnah lah. Baik. Yang seterusnya, keenam, orang mukmin mereka memiliki kesabaran dan tawakal. Orang mukmin memiliki kesabaran dan tawakal, dan kesabaran ini menyebabkan dia bahagia. Sehingga sahabat, nama apa dah? Lupa dah. Di saat dia nak dibunuh oleh kafir Quraisy, orang tanya dia, apakah kamu harap Muhammad duduk di tempat kamu dan kamu berada dengan keluarga dalam keadaan yang gembira? Dia kata dah. Dia kata dah. Aku tidak berharap di saat aku bahagia atau di sini dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dicucuk satu duri. Sabar dia di atas apa yang dia hadapi. Sabar dalam keadaan apa jua yang berlaku, dengan kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan dia bertawakal kepada Allah. Lalu Allah berkata kepada mereka yang bersifat begini, wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya dalam semua urusan dia. Baik, yang ketujuh, orang mukmin keistimewaan dia juga, kalau bagi orang benar-benar mukmin, dalam hatinya tidak ada perasaan benci sesama mukmin. Bagaimana dia nak benci kepada seorang mukmin, sedangkan Nabi kata la yafrak mu'minun mu'minah in kariha minha khulqan radiya minha khulqan akhar. Tidak boleh seorang mukmin, yakni seorang suami, membenci seorang mukminah, seorang isteri, jika dia tidak menyenangi suatu perilaku, maka tentu ada perilaku lain yang dia redai. Dan Nabi SAW melarang kita untuk tidak bertegur sapa dengan orang mukmin lebih daripada 3 hari. Dan doa Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Alangkah perlunya kadang-kadang kita senantiasa baca doa ni. Sebab wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, janganlah letak dalam hati aku ni rasa benci kepada orang mukmin. Orang mukmin sebenarnya bila dia tengok orang mukmin yang lain dia bahagia. Kalau di saat dia tengok orang mukmin yang lain hati dia rasa gelisah, maka dia cek iman dia. Sebab mereka memiliki hubungan yang lebih mulia daripada ikatan darah. Betul tak? Ikatan akidah dengan ikatan darah, mana lebih mulia?
Mana lebih mulia? Ikatan akidah. Seorang yang ada ikatan darah berbeza akidah, boleh tak mewarisi harta ayah dia? Tak boleh. Akidah tak sama, memutuskan hubungan dia. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, yang ke-8 dan yang terakhir, orang mukmin dia tidak larut dalam kesedihan. Tidak larut, disebut sini, tidak larut dalam kesedihan. Makna kalau dia sedih pun dia tidak lama, dan dia tahu mengukur kenikmatan dengan musibah. Apa dia? Di saat kita terima musibah, kita tengok nikmat. Sebagaimana orang kata, as-sihhatu tajun ala ru'usil asihha la yarawhu illa al-marda. Kesihatan itu mahkota di atas kepala orang yang sihat, yang hanya dapat dilihat oleh orang yang sakit. Orang mukmin bila dia dapat musibah, dia melihat nikmat yang dia ada. Allahu Akbar, mujurnya aku ada lagi nikmat begini. Sehingga Nabi SAW menyatakan sifat orang mukmin dalam mendapat nikmat, sifat orang mukmin dalam mendapat nikmat, dia melihat kepada orang yang lebih rendah kedudukan daripada dia. Dia melihat kenikmatan pada orang yang memiliki nikmat yang lebih rendah daripada dia. Kita rasa kita tak ada nikmat, macam kata makcik tadi lah, dia tak ada apa-apa tu. Tapi di saat dia berpuasa, dia melihat kepada orang yang tak ada makanan lebih daripada dia. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru bi ni'matillahi alaikum. Lihatlah kepada orang yang ada di bawah kalian, dan janganlah melihat kepada orang yang ada di atas kalian, kerana hal ini lebih pantas dilakukan agar kalian tidak meremeh-remehkan nikmat Allah. Kita dapat nikmat, kita mengukurnya dengan musibah, atau kita dapat musibah, kita mengukurnya dengan nikmat yang kita ada. Maka orang mukmin apabila dia melakukan perkara-perkara sebegini, hidupnya adalah seorang yang sangat bahagia. Mudah-mudahan Allah memberi kepada kita kunci kebahagiaan menerusi kacamata agama Allah, dan mudah-mudahan kita akan hidup di bahagia, bukan sekadar di dunia, malah yang lebih lagi kita bahagia di alam akhirat sana, insya-Allah. Sekadar itulah dulu pada malam ini, apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik, yang lemah dari kekurangan saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.